Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Sihat juga, alhamdulillah. Okay, semua ada hari ni. Okey, hari ni cikgu nak tanya ketua kelas kita lah. Farhan, semua ada ke hari ni? Ya, semua ada cikgu. Okey, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu tarik nafas dulu, duduk betulkan kerusi, duduk elok-elok, tegakkan badan supaya kamu dapat fokus pada kelas pada hari ini, okey? So, untuk sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita meneruskan sesi kita pada hari ini, cikgu akan menayangkan satu video yang berkaitan dengan tajuk yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini. Okey. So, sekiranya kamu ada apa-apa pemahaman tentang tajuk video atau video yang cikgu akan isi pengajaran dalam video tersebut, cikgu nak tanya dan kamu boleh berikan pendapat kamu apa yang kamu faham tentang video tersebut. So, okey, boleh nampak ke video ni? Boleh cikgu? Okey. Okey, cikgu akan tayangkan video ya kejap lagi. Satu bulan 8 57 perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan merdeka, bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan merdeka. Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula. Percayalah hari ini kita punya. Kita punya. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan merdeka, bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan merdeka. Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Apa yang saya faham sedikit banyak, Malaysia negara kita ni mempunyai pengangkutan awan yang berbeza. Betul. Apa yang awak cuba terangkan tadi tu betul, Farhan. Ya. Akan masuk ke tajuk pengangkutan di Malaysia, dan pengangkutan awan tu merupakan jenis-jenis contoh pengangkutan yang digunakan oleh masyarakat Malaysia untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat disebabkan oleh kos tambang yang murah dan lebih cepat apabila menggunakan contohnya sistem pengangkutan MRT, LRT, satu tempat meningkat darjah kesampaian penduduk. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu subtopik dalam bab 5
iaitu pengangkutan di Malaysia. Okey. Hasil pembelajaran kita pada hari ini iaitu dapat mengenal pasti pengangkutan darat di Malaysia, dapat menjelaskan jenis pengangkutan udara dan air di Malaysia, dapat mengenal pasti pengangkutan awam di Malaysia, dan seterusnya adalah dapat menjelaskan 2 daripada 4 faktor jaringan pengangkutan di Malaysia. Kita pergi pada objektif yang pertama, iaitu pengangkutan darat di Malaysia. Pengangkutan darat di Malaysia ni ia dihubungkan melalui jalan darat atau beberapa lebuh raya dan jalan raya yang utama di negara kita yang terdapat di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Malaysia ini mempunyai jaringan jalan raya yang maju dan cekap. Jaringan jalan raya lebih tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur Semenanjung Malaysia. Disebabkan oleh kita seperti kita sedia maklum, dahulu kita belajar sejarah, pembinaan lebuh raya atau faktor wujudnya jalan-jalan raya di pantai barat ni dipengaruhi oleh sumber-sumber, contohnya di Lembah Penang, Kuala Lumpur, disebabkan oleh penjajah pada masa ketika itu yang menjajah hasil bumi di kawasan tersebut dan membina sistem pengangkutan atau jalan-jalan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat, contohnya pelabuhan untuk mengangkut barang ke luar negara. Okey, lebuh raya pula dibina untuk mempercepatkan dan memudahkan perjalanan, contohnya untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, meningkatkan darjah ketersampaian. Kita mudah bergerak dan mengambil masa yang agak singkat dengan adanya jalan raya. Okey, terdapat lebuh raya utama di Malaysia seperti awak sedia maklum, ini merupakan peta Semenanjung Malaysia. Yang pertama, lebuh raya utama di Malaysia adalah lebuh raya utara selatan dari Bukit Kayu Kedah sehingga ke Kelang. Yang kedua adalah lebuh raya persekutuan, iaitu yang menghubungkan kawasan Kuala Lumpur, Batu Wet dan nombor 3 iaitu lebuh raya Kuala Lumpur dengan Karak. Yang nombor 4 adalah lebuh raya Pantai Timur. Yang seterusnya adalah lebuh raya Timur Barat. Lebuh raya Kuala Kerai, Gua Musa dan ke Kuala Limpis iaitu nombor 6. Lebuh raya Tun Razak nombor 7 adalah yang berada di Sabah dan Sarawak, iaitu lebuh raya terpanjang di Malaysia yang itu lebuh raya Pen Borneo yang dibina semasa era pemerintahan Perdana Menteri kita yang ke-6, iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Razak. Raya Pen Borneo merupakan salah satu projek infrastruktur terbesar negara yang menghubungkan kawasan-kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak yang menelan berbilion ringgit untuk menyiapkan kawasan lebuh raya Pen Borneo. Okey. Seterusnya, jalan darat juga kita dihubungkan melalui landasan-landasan kereta api yang dibina lebih awal daripada kawasan lebuh raya, iaitu landasan kereta api yang pertama telah dibina dari Taiping ke Port Wales untuk mengangkut biji timah. Landasan sepanjang 13 km ini telah dibina pada tahun 1885, iaitu dibina oleh British penjajah untuk mengangkut biji timah dari satu tempat ke satu tempat. Seperti saya cikgu katakan tadi lah, lebihnya mereka ini mengangkut kawasan-kawasan pelabuhan untuk dibawa pulang hasil bumi kita ke negara mereka. Okey. Okey, faham. Boleh tak baca petikan utama yang kotak berwarna kuning tu? Okey, boleh cikgu. Landasan kereta api utama di Semenanjung Malaysia
Landasan kereta api utama di Semenanjung Malaysia menganjur dari Padan Besar Perlis ke Johor Bahru. Ya. Landasan kereta api utama di Malaysia ni yang menghubungkan dari Padang Besar Perlis ke Johor Bahru. Panjang ya. Dan seterusnya adalah landasan kereta api dari Tumpat, Kelantan menganjur ke Gemas, Negeri Sembilan. Dan stesen Sentral Kuala Lumpur merupakan pusat pengangkutan rel bersepadu Kuala Lumpur. Stesen Sentral Kuala Lumpur. Gemas ni merupakan stesen persimpangan antara pantai timur dengan pantai barat Semenanjung Malaysia. Itu merupakan pengangkutan darat yang dibina, yang terdapat di Malaysia, yang dihubungkan melalui jalan raya dan landasan kereta api. Okey, ya, terdapat juga landasan kereta api di kawasan Sabah, iaitu yang menghubungkan antara Tanjung Aru, Papa, Wefak dan Tenom. Ini merupakan kawasan jalan kereta api yang hanya terdapat di Sabah. Kita sudah habis objektif pertama kita. So, hari ini cikgu nak tanya Muhammad Farhan lah. Ya, saya cikgu. Okey, cikgu. Okey, Farhan. Bolehkah awak nyatakan di mana lebuh-lebuh raya utama di Malaysia berdasarkan nombor yang cikgu letakkan di atas peta? Okey, boleh cikgu. Malaysia berdasarkan nombor yang cikgu sudah letakkan di peta negeri masing-masing. Okey. Boleh saya mulakan? Okey, boleh. Lebuh Raya Utara Selatan 1. 2. Lebuh Raya Persekutuan. 3. Lebuh Raya Timur Barat. 4. Lebuh Raya Kuala Lumpur. 5. Lebuh Raya Kuala Kerai Gua Musan dan Kuala Lipis. 6. Lebuh Raya Pantai Timur. 7. Lebuh Raya Tun Razak. 8. Lebuh Raya Pan Borneo. Okey. Semua betul ya, Muhammad Farhan. Pandai kamu ni. Okey. Terima kasih Farhan. Sama cikgu. Okey. Kita masuk ke tajuk pembelajaran yang seterusnya, iaitu pengangkutan udara dan air di Malaysia. Okey, faham. Farhan, apa yang awak tahu tentang pengangkutan air dan udara di Malaysia? Pengangkutan air dan udara di Malaysia. Jenis-jenis jenis-jenis pengangkutan awam. jenis pengangkutan udara dan air di Malaysia. Apa yang awak tahu? Contohnya kalau pengangkutan udara ni kapal terbang apa. Okey, betul. Okey, terima kasih Muhammad Farhan. Yang seterusnya adalah pengangkutan air dan udara di Malaysia. Seperti awak sedia maklum yang terdapat pada slide pembelajaran kita, lapangan terbang yang utama di Malaysia terdapat 7 lapangan terbang utama di Malaysia yang menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, iaitu yang pertama pengangkutan udara yang dihubungkan melalui lapangan terbang, iaitu lapangan terbang antara bangsa Langkawi yang terdapat di Kedah. Yang seterusnya adalah lapangan terbang antara bangsa Pulau Pinang. Seterusnya adalah lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur. Yang kedua iaitu yang terdapat juga di Kuala Lumpur, KLI2, iaitu lapangan terbang bangsa Kuala Lumpur yang telah diperbesarkan kerana ingin membuatkan lebih ramai penumpang. Dan seterusnya iaitu lapangan terbang antara bangsa Kuching di Senai. Okey, di Sabah Sarawak terdapat lapangan terbang, iaitu lapangan terbang antara bangsa Kota Kinabalu Sabah. Seterusnya adalah lapangan terbang bangsa di Kuching, Sarawak.
Itu merupakan lapangan terbang yang cikgu ingin paparkan kepada kamu yang menghubungkan jalan udara, iaitu yang melibatkan antara pengangkutan awam atau pengangkutan domestik barang-barangan dan pengangkutan bagi individu atau penduduk di kawasan-kawasan di negara Malaysia untuk bergerak ke kawasan yang lebih jauh lah, contohnya untuk ke luar negara atau sebagainya menggunakan pengangkutan tersebut. Okey, yang seterusnya, bolehkah kamu nyatakan Farhan lapangan-lapangan terbang yang terdapat di Malaysia dengan peta yang cikgu telah tunjukkan di paparan skrin tersebut? Boleh cikgu, boleh. Okey. Okay, yang pertama, lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Okey, nombor 1 tu di Kedah. Nombor 2? Yang kedua, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Betul. Yang ketiga, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. 1. Okey. Seterusnya, nombor apa? 4. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2. Yang terdapat di nombor 3 juga. Okey. Seterusnya nombor 4. Lapangan terbang antarabangsa Kuching. Betul. Akhir sekali nombor 6, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Kinabalu Sabah. Okey, betul semua Muhammad Farhan. Okey, yang seterusnya iaitu kita masuk ke objektif yang seterusnya, pengangkutan awam di Malaysia. Iaitu pengangkutan awam di Malaysia ni terdiri daripada 3 jenis, iaitu pengangkutan darat, udara dan air. Okey. Pengangkutan awam ni terdapat beberapa pengangkutan awam yang digunakan di negara kita berdasarkan jalan raya, jalan kereta api iaitu jalan darat. Air dan udara pula ia merujuk kepada kawasan-kawasan yang dilalui oleh pengangkutan lebih kepada domestik atau pengangkutan barang-barangan yang digunakan. Sekiranya pengangkutan individu atau penduduk, dia lebih gemar memilih kawasan jalan raya dan kereta api kerana kos yang lebih murah dan masa yang lebih singkat dan perjalanan lebih selamat. Pengangkutan awam di Malaysia ni berdasarkan kawasan jalan darat iaitu jalan raya, beberapa jenis iaitu bas, teksi dan e-hailing. Yang kedua adalah jalan kereta api. Jalan kereta api ni berdasarkan rel bersepadu terdapat seperti monorail, KTM, komuter, KTM antarabangsa, transit aliran ringan, LRT, transit masa, MRT, KLIA Express, KLIA Transit, ERL, perkhidmatan tren elektrik iaitu jalan raya, jalan darat, pengangkutan awam berdasarkan kereta api. Okey, yang seterusnya adalah jalan air iaitu yang menghubungkan kawasan-kawasan air terutamanya di kawasan kepulauan untuk menuju ke destinasi tersebut. Terdapat feri dan bot. Yang seterusnya adalah udara, itu kapal terbang je lah yang digunakan untuk pengangkutan dari satu tempat ke satu tempat. Okey. Okey cikgu. Okey. Nyatakan jenis pengangkutan awam bermotor yang terdapat pada 3 gambar utama yang cikgu paparkan di skrin tersebut. Jenis kenderaan awam tersebut. Okey, yang pertama kenderaan pengangkutan darat. Yang kedua, gambar yang kedua tu? Kedua juga pengangkutan darat. Ketiga pengangkutan darat.
Okey. Bagi kenderaan yang tidak berenjin, yang berenjin pula, iaitu 4 di bawah tu, gambar yang cikgu paparkan di skrin tu, kenderaan awam yang tidak berenjin. Apakah jenis pengangkutan awam tersebut? Pertama adalah jenis pengangkutan udara. Kedua adalah darat. Okey, ketiga, Pengangkutan air. dan keempat, Sekali pengangkutan darat. okey, penerbangan taksi. Taksi merupakan salah satu komersial atau pengangkutan awam yang dominan digunakan selalu. Awak biasa naik taksi? Muhammad Farhan. Ya cikgu, saya selalu guna Taksi. hailing dan sebagainya. Ya. Okey, kenderaan awam cepat-cepat murah. Cepat naik. Okey. Yang seterusnya kita akan masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia, iaitu kenapa sistem pengangkutan dibina di kawasan-kawasan tersebut, mengapa dibina di kawasan tersebut, dan faktor-faktor yang mendorong kawasan tersebut diperbesarkan sistem pengangkutan atau jalan raya. Okey. Faktor yang pertama adalah bentuk muka bumi, iaitu kawasan-kawasan tanah tinggi, pembinaan jaringan pengangkutan adalah sukar dan kos yang tinggi. Kawasan tanah tinggi seperti kita sedia maklum pada dahulunya di kawasan-kawasan grid yang menghubungkan antara Kelantan ke Perak, iaitu lebuh raya Pantai Timur, menelan kos yang agak tinggi kerana kawasan yang berbukit bukau yang didalami oleh banjaran kuasa. Okay, pembinaan untuk kawasan tersebut sangat sukar kerana kawasan-kawasan tersebut sangat berbahaya dan merupakan satu projek yang mega yang amatlah tinggi kos menelan perbelanjaan. Kawasan Tanah Pamah. Kawasan Tanah Pamah ini keadaan tanahnya rata sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan. Kawasan Tanah Pamah ini ia sering dipilih sebagai kawasan-kawasan yang paling tepat atau kawasan-kawasan yang dijadikan kawasan pembinaan jalan raya kerana kos yang rendah dan kejadian yang tidak diingini itu adalah rendah seperti kemalangan jalan raya, kepada kerajaan untuk memilih kawasan-kawasan tersebut untuk pembinaan jebuh raya dan jalan raya dengan mengambil kira kesan-kesan yang sampingan sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini, contohnya seperti banjir, ribut, hujan lebat dalam satu masa, dia tidak akan runtuh dan selamat kepada penduduk pengguna yang menggunakan kawasan tersebut. Lembangan sungai, pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan berpaya menelan kos yang tinggi kerana perlu ditambah dan dibina jambatan. Kawasan-kawasan badan air juga tidak sesuai kerana tidak digalakkan untuk membina jaringan sistem pengangkutan kerana dia perlu ditambah kos yang rendah dan mungkin akan terjadi kawasan tersebut akan mendap pada suatu ketika, suatu masa akan datang kerana dia merupakan kawasan-kawasan yang semula jadi terdapat badan-badan air yang mampu membahayakan keselamatan pengguna sekiranya kawasan tersebut berlakunya mendapan. Kesan daripada pembinaan jalan raya di kawasan tersebut. Yang seterusnya adalah pinggir laut, iaitu bentuk muka bumi pinggir laut. Kawasan pinggir pantai yang berteluk sesuai dijadikan pelabuhan kerana keadaan yang terlindung dan dalam. Kawasan yang teluk terlindung daripada tiupan angin dan dalam. So, sekiranya kawasan-kawasan ini dijadikan kawasan raya, jadi dia tidak akan menerima risiko tanah runtuh ke ribut ke sekiranya pengguna menggunakan jalan raya tersebut. Sekiranya berlaku ribut, berlakunya tanah berlakunya pokok runtuh sebagainya, pokok tumbang. Faktor kedua, pembinaan
sistem pengangkutan di Malaysia adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi di Malaysia ni membolehkan kerajaan membina sistem pengangkutan lebih moden. Contohnya dalam pembinaan terowon untuk kereta api, terowon laluan jalan raya, sebagainya, menggunakan kemajuan teknologi dari negara barat terutamanya mampu untuk membina pengangkutan pada masa yang lebih singkat, lebih selamat dan tidak menjejaskan, yang paling penting adalah tidak menjejaskan sistem ekosistem, iaitu ekosistem semula jadi dalam kita yang terdapat di negara kita, iaitu pembinaan terowon semak yang boleh berfungsi sebagai saliran air dan laluan kenderaan di Malaysia. Contohnya dengan kemajuan teknologi kita mampu untuk membina saliran air dan laluan kenderaan terowon yang mampu untuk mengatasi, bukan sahaja mampu untuk keselesaan, keselamatan kepada pengguna, tetapi juga mampu untuk mengatasi masalah-masalah banjir. Yang seterusnya adalah pembinaan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang jabatan panjang di Malaysia, iaitu kira-kira 24 km panjangnya jambatan tersebut yang terdapat di Pulau Pinang. Dengan kemajuan teknologi, kita mampu untuk membina sistem pengangkutan atau lebuh raya yang menghubungkan Pulau Pinang. Yang seterusnya adalah pembinaan lebuh raya Timur Barat yang merentasi tanah tinggi dan sungai. Iaitu lebuh raya Timur Barat ini dengan teknologi yang kita ada dan teknologi dari luar, kita mampu untuk membina di kawasan tanah tinggi dan sungai-sungai. Yang seterusnya adalah laluan bawah tanah bagi projek Admiralty yang menggunakan teknologi tinggi. Yang ketiga adalah dasar kerajaan, faktor yang menyumbang kepada pembinaan sistem pengangkutan iaitu dasar kerajaan. Saya pengangkutan darat SPAD bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat, iaitu salah satu bidang keberhasilan utama NKRA negara yang bertujuan untuk menambah baik sistem pengangkutan awam yang terdapat di bandar-bandar utama, iaitu kerajaan Malaysia memperuntukkan lebih 55 bilion dalam projek East Coast Rail Line ECRL yang menghubungkan Lembah Kelang ke pantai timur semenanjung Malaysia dalam pembentangan bajet 2017. Dasar perswastaan seperti pembinaan lebuh raya utara selatan dan oleh Plus, Berhad dan perkhidmatan LRT serta Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan awam di Malaysia. Okay. Muhammad Farhan. Ya, saya cikgu. Bolehkah awak baca faktor keempat, iaitu kegiatan ekonomi yang menyumbang kepada pembinaan atau kewujudan sistem pengangkutan di Malaysia? Boleh cikgu. Okey. Kegiatan ekonomi yang pertama, jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral seperti Kerteh dan Bintulu untuk memudahkan kerja penghantaran bahan, pemprosesan dan pemasaran sumber petroleum ke tempat lain. Dan seterusnya, jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil pertanian. Akhir sekali, kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan perlombongan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat seperti Lembah Kelang, Jamestown dan Ipoh. Okey, terima kasih Muhammad Farhan. Kegiatan ekonomi memang sememangnya merupakan faktor dominan atau faktor utama yang mempengaruhi kewujudan atau pembinaan jalan-jalan raya dan lebuh-lebuh raya utama yang terdapat di Malaysia. Kegiatan ekonomi seperti yang kita sedia maklum pada zaman dahulu pada 1988, iaitu landasan kereta api yang dibina di Port Vale pada ketika itu yang menghubungkan antara Gemas telah dibina bagi tujuan untuk mengangkut biji timah ke kawasan pelabuhan yang berdekatan dan untuk di bawah Pinang
alam tersebut kepada negara mereka. Kegiatan ekonomi ini memang mempengaruhi pembinaan jalan raya seperti yang kita sedia maklum, iaitu pembinaan lebuh raya ni banyak tertumpu di kawasan-kawasan yang lebih maju, iaitu contohnya kawasan pantai barat yang terdapat lebih banyak kegiatan ekonomi yang pelbagai, terutamanya dalam bidang penindustrian, lebih banyak kilang-kilang di kawasan tersebut. Jadi mereka lebih lebih menentukan kawasan tersebut untuk pembinaan lebuh raya dan jalan raya dan sistem pengangkutan yang lebih maju dan lebih moden di kawasan tersebut. Dan jaringan pengangkutan ini sememangnya bukan sahaja untuk digunakan untuk mengangkut barang-barang, tetapi untuk meningkatkan darjah ketersampaian penduduk. Contohnya untuk penduduk bekerja, pergi bekerja dan sebagainya. Jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral seperti kertih, bitulu untuk memudahkan kerja penghantaran, perprosesan dan pemasaran sumber petroleum ke tempat lain seperti yang cikgu katakan tadi. Jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil kerja. Kawasan-kawasan pertanian ni ia lebih banyak kawasan dibina pengangkutan untuk menghubungkan antara tempat ke tempat yang lain. Kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan perlombongan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat seperti Lembah Kelang, Georgetown dan itu saja sesi pengajaran dan pembelajaran cikgu pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa sistem pengangkutan yang terdapat di Malaysia seperti sistem pengangkutan awam, pengangkutan jalan darat, pengangkutan jalan udara dan pengangkutan jalan air ini ia dibina berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor faham, kegiatan ekonomi, teknologi dan dasar kerajaan yang mendorong kepada kewujudan sistem pengangkutan yang sedia ada dan akan dibina lebih maju lagi pada masa akan datang. So, pembelajaran kita pada hari ini, akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan sediakan satu link quiz atau quizzes kepada kamu semua untuk kamu buat di rumah. Kamu akan buat sebelum sesi pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama.